Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas Ashraf bin Jamali. Nombor matrik 2013332029. Kami akan menerangkan tentang bahasa kolokial di Facebook dan juga Instagram University Place. Bahasa kolokial ini menurut Kamus Dewan adalah bahasa basahan. Bahasa basahan atau bahasa percakapan yang bukan daripada bahasa buku. Dalam Kamus Dewan edisi keempat, bahasa basahan ini merupakan sebagai bahasa yang sering digunakan dalam percakapan seharian. Bahasa basahan ini juga digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan seharian seperti situasi bersembang atau berbual, dan lazimnya dalam situasi yang tidak rasmi. Bahasa ini juga digunakan seharian tetapi tidak menitik beratkan tata bahasa dan sebutan yang baku, kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan juga pendengar. Kesannya daripada tidak menitikkan tata bahasa ini adalah bahasa akan menjadi bahasa rojak yang tidak tepat dari segi hukum bahasa. Antara contohnya adalah seperti kenapa, macam mana, entah, nak, ambil dan sebagainya. Selain itu, hal ini berlaku kerana pengguna sering berjumpa dan telah wujud perasaan kemesraan bahasa kolokial ini dalam diri mereka. Oleh itu, bahasa kolokial ini tidak wujud dalam segi penulisan dan juga urusan rasmi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Ahmad. Nombor matrik 201-33-2031. Saya akan menerangkan tentang bahasa Melayu sikatan. Bahasa Melayu sikatan ini ialah alat yang menjadi penghubung di antara dua individu dengan kaedah cepat dan menjimatkan. Tetapi ia juga dikatakan akan merosakkan bahasa. Penggunaan simbol, kod dan perkataan sikatan tertentu dikatakan punca kemerosakan penguasaan bahasa Melayu di kalangan masyarakat dan pelajar sekolah. Singkatan ialah sesuatu yang disingkatkan atau dipendekkan. Selain digunakan dalam keadaan biasa, singkatan juga banyak digunakan dalam bidang teknik untuk menggantikan keterangan yang panjang. Contoh singkatan yang saya akan bagi ialah singkatan yang terdiri daripada 3 huruf. Contoh kata singkatan ialah DLL yang membawa maksud dan lain-lain. SPT ialah seperti. CTH ialah contoh. Dan akhir sekali ialah HLM yang membawa maksud halaman. Penggunaan bahasa yang bercampur seperti bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris atau bahasa basahan iaitu dialek dalam situasi rasmi perlu dihindarkan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindar daripada terjadinya satu komunikasi yang akan dianggap tidak serius. Contoh singkatan yang salah ialah U. Singkatan yang betul ialah AWK yang membawa maksud awak. Seterusnya ialah Y. Singkatan yang betul ialah KNP yang membawa maksud kenapa. Dan contoh akhir sekali ialah CITE. Singkatan yang betulnya ialah CRT yang membawa maksud cerita. Antara punca penggunaan bahasa Melayu singkatan ialah kerana pengirim itu ingin cepat untuk menghantar mesej atau pesanan kepada penerima. Salah satunya juga ialah ruang pesanan yang terhad, iaitu SMS, mengikut kepada telefon bimbit masing-masing, menjadikan kita terpaksa memendekkan ayat tersebut daripada panjang kepada pendek.
Selain itu, budaya atau trend pada satu-satu masa tertentu menjadikan kita suka terikut-ikut, lebih-lebih lagi apabila ia ditunjulkan pada media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Ramai antara kita akan menggunakan bahasa Melayu singkat ini kerana ia akan menjimatkan masa mengeja sesuatu perkataan itu sehingga malas untuk mengikut kaedah yang betul, iaitu kaedah tata bahasa. Antara kesannya ialah penggunaan singkatan bahasa Melayu ialah penggunaan tata bahasa dan ejaan yang salah. Apabila seorang pelajar sekolah rendah atau menengah yang selalu menggunakan singkatan ini akan mempengaruhi pelajar apabila ini menulis. Ini akan mengundang bahaya apabila seseorang pelajar itu menjalani peperiksaan seperti UPSR dan SPM. Seterusnya ia akan menimbulkan salah faham dalam memahami bahasa singkatan ini dan sejurus menjatuhkan martabat bahasa Melayu dan bangsa itu sendiri kerana bahasa Melayu itu ialah bahasa kebangsaan. Sebenarnya semua pihak perlu bekerjasama dalam memainkan peranan masing-masing dalam menangani masalah ini. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mengawal anak-anak mereka dalam penggunaan bahasa Melayu di rumah supaya ia terjaga di luar dan di dalam. Guru juga mesti memberi penekanan kepada pelajar supaya pelajar itu tahu membezakan bahasa rasmi dengan bahasa yang tidak rasmi supaya pelajar itu lebih tahu cara penggunaannya dan tidak salah faham. Seterusnya, akhir sekali ialah individu itu sendiri perlu menanam sifat cinta akan bahasa agar tidak mempengaruhi individu-individu lain dan dapat menjaga bahasa kebangsaan ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adi Zikri bin Ahmad Zamri. Nombor matrik 201332006. Saya ingin menerangkan tentang cabang bahasa kolokvial di dalam media sosial, iaitu pertambahan leksis. Yang pertama, kemasukan leksis dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain akan menyebabkan berlakunya perubahan bahasa, dan pada kebiasaannya leksis baru yang terhasil dalam suatu bahasa memperlihatkan unsur-unsur istimewa yang terdapat pada zaman itu. Thomas Sarah. Peristilahan pula merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembelajaran bahasa Melayu. Pada awalnya, kekurangan penggunaan istilah telah menjadi masalah dalam pelaksanaan dasar pembelajaran kebangsaan. Dalam istilah terdapat istilah khusus dan umur serta morfem peristilahan. Di dalamnya terdapat pelbagai unsur yang akar merupakan unsur yang paling asas, terdiri daripada satu morfem bebas, manakala kata dasar merupakan konsep yang lebih menyeluruh, iaitu boleh terdiri daripada kata akar, kata berlapis, kata gandaan dan kata majmuk. Sebagai contohnya, semoga IDP di tahun ini juga dapat menjadi satu lagi tahun yang bermakna walaupun kita berada dalam musim PKPB ini. Penggunaan perkataan berada ini mewakili kepada perkataan kata akar. Kedua adalah penggunaan laras bahasa yang berbeza. Laras bahasa ialah kelainan bahasa yang digunakan oleh penutur dalam kehidupan seharian atau definisikan juga sebagai perbezaan bahasa yang mengikut bidang. Perubahan bahasa yang digunakan untuk tujuan tertentu sesuai dengan dialek wilayah ataupun dialek sosial. Nik Karya Karim 1982 menyatakan laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggunaan suatu bahasa. Laras merujuk kepada variasi bahasa yang dapat dipilih dari sekumpulan variasi yang tersedia untuk setiap penutur. Bahasa berbeza yang turut digunakan adalah laras bahasa iklan. Laras ini terdapat penggunaan unsur grafik ilustrasi yang sangat ketara pada iklan bercetak. Khususnya, terdapat penggunaan video dan audio dalam iklan yang sering kali dipamerkan. Penggunaan warna dan teknik kesan khususnya pada iklan bercetak dan audio visual. Suatu ayat juga lebih pendek dan menggunakan ayat tunggal. Jenis laras bahasa ini juga menggunakan unsur retorik ataupun manipulasi bahasa. Istilah serta ungkapan yang digunakan juga lebih stylish. Pelbagai kaedah pemujukan juga diaplikasikan di dalam laras bahasa iklan ini. Antara kaedah pemujukan yang diaplikasikan adalah umpan, pengisyaraan, perincian ciri, persisan, suruhan, perbandingan serta doa. Sebagai contoh, gambar rajah 2 di bawah menunjukkan contoh penggunaan laras bahasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wak Ahmad Nazirul bin Wak Ahmad Mawardi. Nombor matrik saya 2013-32-994. Hari ini saya akan
bicarakan tentang topik penggunaan bahasa rojak, iaitu Melayu dan Inggeris. Apa itu bahasa rojak? Bahasa rojak merupakan percampuran bahasa Melayu dan Inggeris. Ia berlaku apabila seseorang itu menukar bahasanya secara berganti-ganti untuk satu topik perbincangan yang sama. Misalnya, perkara yang dibicarakan ialah ekonomi semasa. Sebagai contoh, kita ambil Purtul akan bercakap dalam bahasa Inggeris, kemudian disambung dengan ayat-ayat bahasa Melayu. Selepas itu berbalik semula dengan menggunakan bahasa Inggeris. Okey, kita pergi kepada contoh yang ni. Judul satu, contoh campuran bahasa Melayu dan Inggeris. Istilah campuran untuk yang pertama, nak buat assignment, maksudnya nak buat tugasan. Istilah campuran yang kedua, dia banyak upload gambar di Facebook, maksudnya dia memuat naik gambar di Facebook. Ya. Istilah campuran yang ketiga pula, kau ni tak up to date, kau ni tak mengikuti perkembangan masa-masa. Istilah campuran yang keempat, selalunya chat di WhatsApp. Maksudnya selalunya berbual di WhatsApp. Istilah campuran yang terakhir, selalu stalk orang. Maksudnya selalu mengintip orang. Okay. Next, kita pergi pada gambar rajah yang pertama, penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris di Instagram Unimap. Contoh seperti yang kita nampak, ayat di situ ialah log masuk ke menu My Application. Contoh gambar rajah yang kedua, warisan contoh rajah yang kedua, penggunaan bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil di Instagram Unimap. Seperti yang kita nampak dari situ, kami mengucapkan selamat maju jaya Prof. Terima kasih Sheikh dan Nandri. Okay. Punca berlakunya bahasa rojak adalah disebabkan penlibatan golongan remaja terhadap teknologi media sosial. Ini mungkin kerana teknologi media sosial mudah diakses dan memberikan banyak manfaat kepada aktiviti pembelajaran, terutamanya dalam bahasa. Seterusnya, berpunca daripada sikap segeriti masyarakat yang tidak petah bertutur dalam bahasa ibunda. Dan akibatnya terhasillah bahasa rojak dari Aminuddin Mansur 2013. Bahasa rojak dianggap seperti sesuatu yang kreatif dalam penggunaan seharian. Hal ini demikian kerana ia mudah bagi seseorang itu untuk mencapai maksud yang ingin diucapkan. Ia telah menjadi satu cabaran dalam revolusi bahasa. Bagi saya, jika tidak dibendung gejala bahasa rojak ini mungkin akan menjadi satu kebiasaan dan terhasilnya struktur bahasa yang menyimpang dari hukum tata bahasa. Sekian dari saya.